Hello, hello. Assalamualaikum semua orang. Assalamualaikum. Terima kasih sebab join live I. Ada banyak benda nak share dengan korang hari ni. Tanpa membuang masa lagi, jom live dengan tetamu kita pada hari ini. Salah. Bukan. Musuh terkejut. Amboi, masuk nampak double chin. Jahat dia. Yang ni ke? Okay, jap. Ada orang. Ya, okay. I salah approve orang tadi. I nak approve guest I pada hari ini. Nurul Afzan. Hai. Okay. Nasib baik skrin ni jadi split so tak nampak badan. Betul. Ngam-ngam dia punya square tu. Okay. So guys, thank you for being here today. Assalamualaikum kepada semua yang baru masuk. Sarah sekarang dengan Afzan. Okay, kita orang hari ni nak bercerita pasal direct selling. Ataupun jualan industri jualan langsung. Betul? Okay, Afzan start pula. Okay, dengar tak? Okay, dengar. Tadi you stuck sekejap. Oh, okay. Okay, clear tak everyone? Okay, I hope everyone is clear. Wow. Okay, keep on giving us love and wave. I boleh wave dekat korang balik. Oh, best juga benda ni. Okay, so hari ini kita nak cerita pasal direct selling because this live is brought to you by Direct Selling Association of Malaysia. Okay, direct selling ni adalah I sebenarnya I baru tahu ataupun baru perasan yang sebenarnya banyak orang buat direct selling dekat Instagram. Betul? Sebab dalam Instagram I ni ramai sangat-sangat orang yang start jual since pandemic ni, tapi I tak terdetik ataupun tak terfikir yang benda produk-produk yang diorang jual tu adalah direct selling. So, I nak tanya you Afzan, you sebenarnya orang yang memang sangat experience dalam direct selling. So, I nak tanya dah berapa lama sebenarnya you berada dalam industri jualan langsung ni? Okay, sebenarnya saya dah start dengan Young Living Essential Oils dah 7 tahun. Masuk tahun ni tahun ke-7 lah. Okay. Okay. Sebenarnya boleh tak you explain dekat orang kat luar sana yang mungkin diorang macam tak tahu apa industri jualan langsung ataupun direct selling ni? Okay, so basically industri jualan langsung ni dia macam nama pun direct selling. Jual langsung kan maksudnya terus. Jadi antara kita dengan pembeli, kita terus bagi consultation, ajar cara guna, tunjukkan cara guna barang tu. Jadi antara kita dan pembeli tu dapat direct consultation daripada kita. Dia bukan macam retail punya industri yang mana barang tu ada dekat shelf, dekat rak, you ambil, you beli dan balik rumah. Kemudian nak contact orang yang menjual tu susah kan? Tapi dalam direct selling jual langsung boleh contact terus dengan penjual tu. Faham. So apa yang diorang nak tahu, info semua diorang boleh dapat directly daripada orang yang jual juga? Yes, betul. Keyword dia direct. Apa ni, I rasa macam banyak sangat peminat you dekat komen-komen ni kemain. Ramai peminat you, nampaknya I menompang populariti pada hari ini ya. Alhamdulillah. Okay tak, you pernah dengar tak direct selling ni before you jadi seorang distributor yourself? Okay, pernah. Sebenarnya industri direct selling ni kita tahu daripada zaman kita kecil-kecil lagi. Ingat tak? Tapi dulu punya cara lain yang macam orang buat parti dekat rumah, dibawa produk dia, ajak jiran-jiran tengok. Ingat tak? Zaman ayah kita dulu-dulu. Yang tu lah. I rasa mak I dulu pun ada buat direct selling sebenarnya. Dia orang ajak kawan-kawan datang kat rumah and then demo produk kan, macam tu. Yes, tapi itu dulu punya. So kita generasi baru, kita punya marketing dia lain sikit. Nanti kita explain lepas ni.
Okay, I just nak remind orang kat luar sana, sebenarnya direct selling ni ramai orang kaitkan dengan MLM. Okay, so direct selling ataupun industri jualan langsung ni memang tak ada kena-mengena langsung dengan MLM. Dia bukan multi-level marketing. Itu korang kena faham. Okay, dia memang sangat-sangat berbeza and tak ada kaitan langsung. Okay, so you sebagai distributor, apa yang buat you rasa macam, teringin lah, minat lah nak join industri jualan langsung ni? Okay, apa yang buatkan saya minat dia actually macam ni. Saya memang minat bisnes. So, dah start explore pelbagai jenis bisnes. Maksudnya saya dah try juga retail, pernah juga ambil macam stok barang and then jual kebanyakan jenis pakaian macam tu kan. Kemudian, saya find out yang berapa tahun saya buat pun susah nak grow because dari segi marketing. Branding produk kita buat sendiri dan yang paling penting saya rasa macam daripada siapa saya nak belajar ni macam team tak ada, macam kita one man show macam tu kan. Jadi saya buat itu, saya buat ini, kemudian saya rasa macam saya kena ada satu macam team lah, macam bila buat satu-satu bisnes. Siapa nak pick up kita kalau kita rasa down, siapa nak motivatekan kita. So saya rasa macam bestnya kalau dapat bisnes berjemaah, bisnes beramai-ramai atau bersama-sama dengan kawan ke, ada gang ke, macam tu lah. Okay, then I found out that bila buat direct selling kan kita ada kenal dengan siapa yang introducer kita kenal dengan dia mesti ada team dan company apa semua kan. Dan saya nampak itu macam lagi mudah untuk saya buat dan juga macam lagi mudah untuk saya kenalkan dekat orang lain. Okay, so Hasanah NKSSE dia kata kena pandai cakap. Itu satu skill. Betul. Okay, pasal skill, pasal macam mana orang-orang yang boleh join direct selling ni sekejap lagi kita nak share. Tapi I just nak tahu you punya pengalaman masa you mula-mula join. Sebab I rasa ramai orang nak join tapi macam diorang nak tak nak. Diorang macam belum boleh decide lagi. So you boleh cerita tak pengalaman you masa you mula-mula join dulu? Okay, back to tahun 2014 masa saya join kan, memang saya faham ada orang dia nak join dia ragu-ragu, mungkin kerana sentimen sebelum ni dia kena macam tak tahulah apa-apa sentimen yang dia ataupun salah anggap terhadap industri tu. Tapi sebenarnya bila anda berada di company yang betul, ada guidance yang betul, tunjuk ajar yang betul, anda akan faham sebenarnya dia sama juga macam you nak build satu company. So saya anggapkan bila kita dah start ada account dengan satu direct selling punya company, actually macam kita pun nak membesarkan satu company juga, saya nampak. Macam saya nak build satu empire, dia macam tu tau. Sebab bermula daripada saya, bila saya kenalkan produk, saya akan dapat bukan sahaja customer, kita tak panggil customer, kita panggil member. Kerana sekali lagi, diorang menggunakan produk tu, kan kita ada interaction dengan dia, kita build the relationship dengan dia apa semua kan. So memang pada awalnya nak buat relationship tu yang rasa macam tak pandai apa semua kan. Of course lah bila salah satu baru kita kan nak belajar kan. So cabaran utama dia macam mana kita mula nak kenal baik dengan orang, especially sebelum tu saya bekerja makan gaji lah, orang kata kan, gaji je nak jump into business dan business pula yang perlu interaction dengan orang. So itulah pengalaman yang masa mula nak start rasa susah sangat, alamak nak kena bercakap dengan orang, nak kena tunjuk cara guna produk dengan orang. That yang masa tu saya rasa challenging sangat. Dahlah kita sendiri nak guna satu, tapi nak suruh, bukan nak suruh lah, macam nak galakkan atau nak ajar team kita untuk kenalkan dekat orang pun kita kena find out cara tu. But so far Alhamdulillah along the way sebenarnya kita boleh belajar banyak daripada pengalaman. Pengalaman ni saya rasa yang memang kita boleh pergi kelas, macam-macam kelas kan, tapi the best teacher is kita punya own experience. So daripada situlah, daripada susahnya awal-awal nak buka mulut nak bercakap, tapi akhirnya even saya punya team sekarang dah lebih daripada 50,000 orang.
So Ui, ramai. So ramai. Alhamdulillah. It's all start tu saya fikir balik, it's all start with me. That's why sesiapa pun sebenarnya boleh mulakan dan bila anda start tu kena ingat yang semua start daripada you, macam mana you nak corakkan you punya business, macam mana you nak corakkan team you, macam mana you nak setkan culture. It's all on yourself. Macam mana nak bentukkan tu. Okay. Mas Glurp, dia kata takut nak join sebab dah ramai orang join. Okay. Benda tu kan sebenarnya masa saya start pun ada ayat yang sama. 7 tahun lepas pun orang cakap dah ramai orang join. Benda tu akan So dia macam takut sama nak je. buat, susah nak jual. Kan? Macam ramai je. Okay, sebenarnya tanya balik. Habis tu apa masalahnya kalau ramai orang dah kenal kan? Sebenarnya itu pun boleh jadi another advantage. Sebab bila ramai orang tahu dia punya, maksudnya benda tu orang kenal dan bila orang guna, that means produk tu bagus, company tu bagus kan? So itu bukan satu drawbacks lah. Sebenarnya itu boleh jadi satu kekuatan juga. Okay. Shina, siapa dia duk buat rumah ni? Ni mesti Afzal ni, dia pergi besarkan rumah. Alamak, jiran jiran tengah grill time-time ni jugalah. Tengah grill. Okay, I tengah baca soalan lagi. Kejap, I cari soalan sementara. Akak Ji, dia kata agree with Afzal ni banyak pengalaman. Okay. You rasa sebagai orang yang dah masuk dalam industri direct selling ni, sebagai seseorang ataupun dia punya personal growth tu macam mana? Sebesar mana kita boleh grow sebagai distributor? Okay, dia sebenarnya kan macam mana kita nak grow tu, paling penting lah bagi saya is kita punya mindset. Okay, how big kita boleh grow is tengok kepada how big kita punya limiting belief. Kalau kita punya fikiran just fikir besar ni je lah grow kita. So kalau kita fikir kita boleh grow lebih-lebih lagi, macam kita punya mind unlimited belief, which is you percaya you boleh buat. Okay, you percaya you mampu buat, you mampu lead punya team. InsyaAllah dia punya growth tu sangat-sangat unlimited. Okay, kerana sebenarnya ini rata-rata dalam direct selling dia tak ada had pun. Berapa ramai ahli you boleh kenalkan, betul tak? Dan dia tak ada had dari segi gaji. So dia bukan macam kerja makan gaji yang ada limit kan? Dia tak ada had. So bagi saya it's how big your mind nampak benda tu. Okay, dan yang paling penting in terms of my personal growth, macam masa saya mula-mula start, memang rasa macam mampu ke buat macam nampak macam leader tu hebat kan. Tapi apa yang saya fikir balik, dia boleh buat, saya anggapkan itu as challenge untuk saya pun mampu dapat apa yang dia dapat. Okay, jadi sebenarnya saya banyak main dengan visualization tau. Bila saya nampak dia boleh buat, nampak dia boleh pergi ke tempat-tempat yang best, kita pun rasa nak juga pergi ke tempat tu kan. Jadi bila company buka peluang, so kita kejarlah betul-betul, kita buat betul-betul. Dan saya tak kata benda ni macam senang. Dia tak semestinya senang, but it's doable. Boleh dibuat. Okay. Jadi saya punya personal goal, saya nampak lah dulu sebenarnya saya seorang yang introvert, malu nak cakap dengan orang. Belajar dan bekerja pun dalam bidang IT, tahulah duduk depan komputer je. So cari kerja social skill lah. Tak ada social skill. Nak bercakap mana nak tegur orang lagi lah, malu kan. So apa yang saya buat is bila kita nak, saya punya vision tu dah besar, kita nak capai benda ni kan. So apa yang saya buat is improve my skill lah. Skill, ability, knowledge, 3 benda tu memang kita kena improve kalau kita nak grow. So dengan direct selling ni, daripada seorang yang introvert, yang tak pandai cakap dengan orang, sampai sekarang you dah pandai buat live lagi dah. Betul. Sampai dah ada 50,000 members.
Yes, 50 alhamdulillah 50,000 members in my team. Dan tadi kan ada orang cakap kena pandai bercakap bila buat direct selling. Sebenarnya the keyword is bukan pandai bercakap. You cuma tahu apa nak cakap. Tu je. Oh, betul Macam tu. Kalau pandai cakap teror-teror cakap, dia dah boleh jadi Tapi macam tak ada benda Sarah, nak dah boleh cakap jadi pun. Tak mesti guna dah boleh juga. jadi personality TV. So kalau in terms of direct selling, you just tahu nak cakap apa in terms of product, you tahu nak cakap macam mana to your team untuk grow you punya business team. Itu pun dah cukup dah. Okay, Azira dia cakap orang jual makanan pun ramai je orang buat, tapi everyday ada penjual makanan yang baru. So samalah konsep dia dengan direct selling ni. Betul tak? Betul. Yes, betul sangat. Macam mana you handle 50,000 members tu? Adakah susah? Adakah a lot of pressure on you? Okay, the best thing about direct selling kan, kita bukannya semua 50,000 orang tu bukan kita yang kenalkan. Dia macam rangkaian. Okay, bila kita kenalkan seorang, yang seorang ni kenalkan dekat 10 orang, yang 10 orang tu kenalkan dekat 15 orang. Dan cara tu adalah cara paling bagus untuk kita growkan kita punya network. Sebab dia adalah cara marketing mulut ke mulut. Betul? Dan cara marketing macam tu orang lebih trust sebab dia dengar sendiri daripada orang yang guna kan. Okay, so actually dah 50,000 orang yang sebenarnya saya kenalkan tak sampai 200. Tapi how dia boleh duplicate the same thing sampailah daripada 200 orang tu, I mean along the way lah dalam sepanjang 7 tahun tu, daripada 200 tu berkembang sampai 50,000 orang. Dan saya pun sebab dekat saya pun tak stop lagi lah, maksudnya every month pun still ada bring new members kepada team macam tu. Yalah, sebab dia terus berkembang daripada mulut orang ke mulut orang. Yes, betul. Yes, sebab macam dekat Instagram I pun mula-mula macam adalah dalam 5 orang yang jual produk ni produk tu. Tiba-tiba I tengok sekarang ni memang semua orang macam jual something dekat Instagram, direct selling. Kawan my close girlfriends pun ada 2 orang yang jual 2 jenis produk yang berbeza secara direct selling. Okay. So I macam impress macam lajunya benda ni berkembang. Bagi saya kan, if you boleh guna IG, you boleh spend masa you untuk guna FB, why not you guna benda tu untuk additional income? Kan? After all, you still spend masa juga scrolling daripada tak dapat apa. At least dapatlah RM100, RM200, RM1000, RM2000, RM10,000 ke RM30,000 contoh kan. At least ada something. Okay, boleh lah sebenarnya dapat RM10,000 sebulan dengan direct selling. Boleh, macam saya kata income dia unlimited. Yes, unlimited. You bukan macam kerja company yang masa contoh position manager berapa gaji, CEO berapa gaji kan. Dalam direct selling you macam saya kata di awal tadi, macam you buka your own company. How big you nak your company tu jadi ataupun macam mana income yang you nak, you yang tentukan. It's all atas you punya effort. Okay, sebab itulah sometimes bila direct selling orang asyik nak cepat. Orang macam nak cepat kaya. No, dia bukan sistem dia bukan cepat kaya. Bukan, dia bukan skill cepat kaya. Tapi apa yang saya boleh kata, dia adalah worth the hustle. Maksudnya berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Sangat-sangat worth dan dia is a long term punya. Kalau awal-awal, dia tak semestinya laju awal-awal atau terus banyak awal-awal. Bagi saya yang penting untuk long term. Dan untuk industri direct selling, kita boleh tengok bila ekonomi agak macam down sikit, agak goyah, industri direct selling dia akan meningkat tau. Dia punya trend dia memang macam tu. Because people seeking for extra income tu. Betul. Okay, jap. Sekejap lagi saya akan sambung baca soalan-soalan korang. Kalau korang ada soalan pasal direct selling, korang boleh tanya Afzan sebab dia dah lama dalam bidang direct selling ni. But sekarang I nak tanya you punya pengalaman paling manis sepanjang you dalam industri direct selling ni. Mungkin you ada dah macam 50,000 sebulan. Manis.
Okay, pengalaman paling manis bagi saya sebab actually saya ni suka travel. Tapi Oh. masa saya kerja dulu, tak ada peluang lah nak ke overseas. Paling jauh pun saya Hmm. pergi Vietnam. Saya Hmm. ambil stok jual baju tudung macam tu kan. Okay, Okay. kemudian uh, uh, bila saya dapat join this company and then macam tiba-tiba ada peluang untuk travel, saya rasa macam oh my dreams come true. Apa yang saya wish sebelum ni dah jadi kenyataan. Dan yang paling-paling saya suka sangat bila at first saya join kan, memang dengarlah cerita daripada yang dah lama join, kita punya leader lah, dia cerita boleh dapat travel naik cruise and then dia pernah pergi ke Alaska, pergi ke cruise yang tengok apa tu naik cruise and then pergi Alaska apa semualah. Dan dia kata boleh tengok penguin comel dekat atas iceberg macam tu kan. So I betul-betul visualize saya nak tengok penguin dekat di atas iceberg tu. And then bila company keluarkan challenge, I try to achieve it and alhamdulillah saya achieve dan dapatlah juga naik cruise tu. And saya rasa memang itu adalah my wish, betul-betul dream come true. And then bila kita dah naik cruise and then pergilah, nampaklah iceberg apa semua, saya carilah mana penguin tu. Mana penguin Rupa-rupanya comel itu? mana penguin tu? Rupa-rupanya dia adalah seal anjing laut Sebenarnya dia bukan penguin. Sebab bila kita naik cruise tu sangat besar, so kita tengok betul sangat jauh, dia macam kecil. Jadi barulah Dah macam tengok semut. macam tengok semut dia kecil je. Tapi sebenarnya disebabkan sekecil-kecil benda tu lah yang buatkan saya nak kejar, nak buat. So it's really macam this is how Allah grants kita punya doa lah selama ni kan. Memang seronok lah, sweet sangat that memory. Tapi bestnya you dapat pergi Alaska. I pun tak pernah tengok anjing laut. I selalu tengok cermin je kalau nak tengok anjing laut. Okay, kita baca sikit soalan daripada Shiz Nina ni. Pendapat Kak Afzan kan sebagai seorang leader, patut ke kita tegas dengan tim ataupun kita kena jaga tim dengan kasih sayang? Okay, pendapat saya dia macam you can never be a perfect one to everybody. So tak perlu nak pleasekan everybody, you cuma buat apa yang betul. Okay, dan jangan lupa kita punya own personality. Kita tak perlu jadi orang lain kan, sebab itulah sebenarnya kesilapan saya awal-awal yang saya perasan. Saya terlalu nak jadi perfect, saya terlalu nak ikut sangat macam saya punya idola ke apa semua kan. And then saya find out yang susahnya dan saya selalu rasa macam I'm not good enough. Until sehingga bila seseorang buatkan saya sedar yang Afzan, you are good enough as yourself. Dia katakan jadi saya kira betul juga, saya dah dapat build my own business sampai ke tahap ni. Saya even kita dapat convince kita punya produk pun dah cukup bagus. Itu pun dah satu kejayaan. Sometimes kita terlalu nampak kejayaan sangat besar sampai kita lupa sekecil-kecil kejayaan yang kita dah achieve sebenarnya kan. Jadi daripada situlah yang saya rasa macam okay je sebenarnya, just be ourselves dan orang suka kita sebab diri kita. Cuma kalau memang adalah perangai-perangai tak elok tu, kita improve lah. Okay, mana perangai annoying kita tu kita improve. And then macam saya katalah, increase kita punya skill, ability and knowledge. Dan juga people skill tu memang kita kena increasekan lah. Okay, cuma just be yourself, be your true self. Sebab keunikan kita yang buat orang suka. Tak semestinya garang, tak semestinya terlalu lembut. Sebab orang for me garang sangat pun tak, because dalam direct selling kita bukannya boss kepada diorang. Kita bukannya boss kepada kita punya team. Kita dipanggil leader, kita lead, kita pimpin the whole team. Kita pimpin klien kita. Kita pimpin diorang ke dalam business kita. Macam tu. So just tunjuk the best example lah. Okay? Okay. Sekarang ni ramai orang setuju, kata apa worth the effort lah. Lepas tu memang income tu up to you. Berapa banyak effort you, begitulah yang you dapat. Maksudnya more effort, more income macam tu.
Betul, more effort income dan dengan cara yang betul lah, maksudnya buat, I mean setiap company dia ada rules and regulation dia. Yang ni pun tak lari tau, dalam mana-mana direct selling ada je kan sometimes yang cuba manipulate. Tapi nasihat saya, kalau anda buat ikut rules yang betul, you boleh pergi jauh dan pergi lama. Itu yang tak nak yang cepat-cepat je naik, lepas tu dah down. Kita nak macam tu. So kalau nak pergi lama dan nak pergi jauh, you follow the rules. Okay. Macam kita cakap awal tadi, direct selling ni macam I baru sedar produk-produk yang close to my heart yang I ada guna kat rumah pun sebenarnya itu adalah hasil daripada direct selling. So macam Betul. dulu direct selling ni kita tengok macam door to door. Kita pergi kawan kita, belilah. Kita pergi buat macam classes kat rumah dan sebagainya. Tapi sekarang ni I tengok trend untuk direct selling ni macam mana pula? Sebab banyak dah trend-trend untuk bantu bisnes direct selling ni kan? Betul. Sekarang saya nampak orang lebih guna social media. Okay. Dan direct selling, saya tak sure some company dia okay je kalau kita promote di kita punya own social media. Maksudnya gunakan kita punya Facebook, IG sebagai kita punya personal branding. Okay. Sebab kita in terms of sale bukannya terus kita push orang nak beli barang aku macam gini. Bukan. Orang zaman sekarang dia nak kenal you, dia nak kenal dia ni pandai buat ni, dia ni suka macam ni, dia ni suka OOTD macam ni. Tahulah orang zaman sekarang kan generation apa XYZ ni kan. So for me you boleh kita memang saya nasihatkan guna social media untuk you punya personal branding. Because if you nak pergi jauh dalam direct selling pun, you punya personal, I mean orang relationship tu yang nak kena kuat. So orang tu biar dia nak kenal you dan dia pilih you because of you. Sebab tu kalau produk dia boleh beli je daripada orang lain, macam ada yang katakan orang ramai dah orang jual. Betul, dia boleh beli. Orang ni. But what makes them buy from you is because of you lah, dia suka you. Jadi gunakan social media untuk attract dan build trust orang kepada kita. Macam tu. Sebab macam I fikir ramai orang approach I untuk join lah kan, jual benda ni. Diorang kata macam kalau I boleh senang jual, tapi I rasa I macam orang yang tak nak join meeting-meeting korang tu kan. Kadang-kadang kan ada setengah orang dia ada macam weekly session. Lepas tu dia kena betul dedicate themselves. I rasa I tak ada kekuatan untuk dan kegigihan untuk post lalu jual belilah. I tak ada kekuatan tu. So kalau orang macam I, boleh ke nak buat yang macam separuh jalan? Okay, dia sebenarnya it depends on you punya big why. Apa yang you nak achieve in your life, yang paling besar you nak achieve. So if you clear your direction nak dapat apa, so sebenarnya tak kisah macam mana pun kita akan nak juga belajar, nak juga improve so that kita akan lebih maju and kita dapat kembangkan kita punya business. It doesn't matter lah benda tu susah ke, tak pandai ke apa, but sebenarnya for me kalau kita betul-betul nak, dia akan find a way to do it. Macam I tengok trend sekarang kan, orang buat TikTok juga untuk buat direct selling ni. Boleh. Sebab macam it depends on mungkin dia punya products kan, dia nak tackle range umur yang berapa. Mungkin TikTok range umur yang muda-muda sikit lah. Okay. Actually bagus sebab slow. Okay. Orang zaman sekarang dia nak beli tapi dia tak nak orang jual dekat dia. They want to buy but they don't want to be sold. Betul. Okay? Kan, that's why gaya buat TikTok lagi ni tunjuk sikit-sikit je barang ke apa, dengan cara indirectly tu lebih menarik minat diorang untuk membeli ataupun untuk kenal lebih kepada produk. Sebenarnya online marketing is for awareness tu yang penting. Faham. I pun sejenis orang yang kalau orang macam tanya I belilah, I memang takkan beli pada dia. I akan beli dekat orang yang tak jual dekat I. Kan? Pelik kan? Pelik kan klien-klien ni. Yes. Okay. You rasa sebab sekarang ni memang everything is online.
Okay. Mhm. So dengan adanya banyak e-commerce platform, so you rasa macam mana industri direct selling ni akan kekal relevan? Sebab mungkin orang akan pergi ke e-commerce punya platform untuk membeli dan bukan daripada direct seller ke macam mana? Okay, dia sebenarnya different platform dia tackle different buyer. Okay, dan different product. Apa yang saya boleh katakan, e-commerce memang ada dan orang senang klik barang sampai apa semua. But it depends on product juga. Ada produk yang tak perlukan consultation lanjut, cara nak guna apa semua kan. Tapi indirect selling punya business industry, dia lebih kepada consultation on the product tu sendiri dan macam mana daripada user nak jadi repeat buyer. Daripada repeat buyer tu yang penting. So that kita punya business ada retention. Maksudnya ada loyal user atau loyal customer. Itu yang penting. Jadi untuk online e-commerce punya platform memang dia cepat dapat klien, tapi dia nak dapat retention tu susah sebab banyak saingan. Banyak saingan yang orang nampak depan mata je, because you boleh select, oh this one company ni jual benda yang sama. Okay, tapi direct selling dia lebih kepada suka kepada you. Suka kepada you yang consult dia suka kepada team, dia suka kepada ilmu yang diberikan, not only the products tapi banyak ilmu-ilmu lain yang dia orang boleh belajar lagi. Dan juga yang buatkan dia orang kekal is bila dia orang tahu ada peluang untuk menjana income juga. Untuk dia pun bila kenalkan produk kepada orang lain, dia pun dibayar oleh company some commission macam tu. So bagi saya dia different, sangat lain punya cara business, dan direct selling masih kekal relevant bila-bila pun sebab semua orang mesti nak human touch juga. Betul. Okay, korang boleh keep on tanya soalan pasal direct selling kalau nak tahu, atau mungkin korang macam sangsi antara nak join ke tak nak join direct selling ni punya business. You can ask Afzan now sementara ada chance ni. Just tanya je, kita akan take a few questions nanti. Tapi I nak tanya you, ada kebanyakan distributor yang direct selling ni, adakah diorang akan buat profile dekat e-commerce punya platform supaya barang diorang lagi cepat terjual ke tidak? Okay. Sepatutnya untuk direct selling punya products atau direct selling memang dia punya rules tak boleh menjual di e-commerce, because memang dia sepatutnya direct. Dia memang kena direct dengan customer. Dia tak boleh ada third party. Maksudnya dia lepas tu ada e-commerce punya platform, lepas tu customer. Tu dah tak boleh dah. So apa-apa produk direct selling kalau kita jumpa di platform e-commerce, maksudnya dia bukanlah produk yang boleh dipercayai. Maksudnya bukan ori ke macam tu lah. Betul. Kat situ dah ada keraguan sebab dia dah buat satu yang salah sebenarnya dari segi direct selling. Faham. Okay, so macam tak best lah nak beli kat sana, baik beli direct. Tak best. Kalau boleh kenal siapa yang betul-betul macam orang yang betul-betul distributor dia. Cari betul-betul distributor dia. Okay, faham. So, I nak tanya you, ada tak nasihat dekat orang ramai yang menyertai industri jualan langsung ni, terutamanya musim pandemik ni? Sebab musim pandemik lah I rasa paling ramai sangat-sangat orang start direct selling. Okay, kenapa? Betul, saya memang setuju. Bila musim pandemik ni ramai yang join direct selling. Dan alhamdulillah kita pun sale pun memang ada peningkatan yang berlipat kali ganda. Yang saya perasan is because ramai orang work from home dan online banyak kan. So kita punya marketing pun online banyak. So diorang sebenarnya dapat lebih awareness. Dia dapat pendedahan on the product and on the company lebih banyak sebab dia kan selalu tengok FB, tengok IG kan, ber-TikTok lah apa semua kan. So marketing tu lebih menyeluruh. Okay, itu satu. Maksudnya dari segi marketing. Yang kedua is dia semakin meningkat industri direct selling kerana bila musim pandemik mungkin ada yang kehilangan income atau ada yang sudah dah sedar bahawasanya tak boleh bergantung kepada satu sumber income saja, satu sumber pendapatan je, betul? Jadi orang ada yang dah start untuk
buat bisnes kecil-kecil ataupun macam saya kata tadi lah, dia orang dah start join direct selling sebab dia nampak itu lebih senang untuk mula because produk dah ada. Produk pun you tak perlu risau macam mana nak cari supplier apa semua because semua dah disediakan oleh company. Marketing plan pun dah ada kan. So tunjuk ajar pun dah ada. So direct selling is benda yang cepat untuk you mula satu bisnes yang baru. Okay. Tapi setengah orang dia bila dia nak start direct selling ni dia macam belum yakin untuk start full time. So bila dia buat part time, adakah dia punya orang kata effort tu berbaloi jika dibandingkan dengan full time? Okay, to be frank, saya pun start dengan part time dulu. Okay, sebab memang pun kita nak cari extra income, maksudnya income lebih sikit daripada yang kita punya kerja kerja hakiki tu. Okay, dan bila you buat part time, okay, cuba tapi kalau you nak besar betul-betul, maksudnya you ada big why, you ada benda yang nak capai satu benda besar you nak capai, you buat sungguh-sungguh, you cari masa, your pocket time. Kadang-kadang orang bagi alasan tak cukup masa ke apa, okay, cari masa untuk buat because kalau you nak dapat result yang extraordinary, memang you kena buat something yang luar daripada biasa, something yang luar daripada keselesaan you. Okay, so start dengan part time and then bila you dah, it depends, you kalau you ada target macam kata kalau dah 2 kali ganda daripada kerja hakiki atau 10 kali ganda daripada kerja hakiki, then I nak buat full time, it's okay, it's up to you. You yang tentukan sampai tahap mana you nak teruskan atau sampai tahap mana yang you nak. It depends on how much you income yang you nak, it depends on sejauh mana you nampak dia punya future dalam that industry. Okay. So kita ada soalan daripada Jaja Palido. Dia tanya, Kak Afzan selalu rasa nak ramai orang jual, macam mana nak buang limiting belief tu? Okay, rasa ramai orang jual, cuba tengok je kat sebelah rumah, jiran you, kiri kanan, sebenarnya dah ada tak produk you tu? Kalau jiran you pun tak beli lagi, sebelum ramai lagi. Saya selalu cakap macam tu je dekat tim saya. Masih ada lagi orang yang belum beli. Ya, ada lagi orang yang belum beli sebenarnya. Sedang you tengok banyak je dalam industri direct selling ada company yang dah berpuluh-puluh tahun dekat Malaysia, ada yang dah 30 tahun, 50 tahun dekat Malaysia. Dia still growing. Dia still ada je members baru yang join that company. So bukannya orang dah ramai. Dia sebenarnya you je yang tak jumpa orang yang nak beli. Tak jumpa. You tak jumpa. Dan kenapa you tak jumpa orang tu? Because you tak ke depan. Orang tak nampak you, orang nampak orang lain. So how to make them see you? Yang tu you kena belajar on the marketing lah. So kalau nak belajar marketing, pandai-pandai lah cari orang-orang yang tertentu. DM je Kak Afzan ni. Okay, ada tak nasihat yang you nak bagi diorang ni yang yang ingin tahu lebih lanjut? Dia belum lagi join, tapi dia nak tahu lebih lanjut untuk menyertai industri direct selling ni. Sebagai pekerjaan tetap, dia orang nak buat full time. Okay, untuk nak join direct selling, saya ada 3 benda yang you kena nilaikan atau you kena tengok. 3 perkara, which is company, product and team. Okay, dari segi company, you tengok company tu sejauh mana kestabilan company tu. Okay, and dia punya sejarah company. Company tu, ada yang kadang-kadang terlalu baru. Tengoklah, is it trustable ke apa? You tengok profile company tu sendiri macam mana. Okay, kalau dapat tengok juga dia punya sales ataupun kekukuhan company tu lah. Okay, itu satu. Okay, sebab tak naklah join company yang macam you dah pernah letak effort, tiba-tiba company tu tutup. Jadi macam tak stabil lagi kan. So itu you kena nilaikan dari segi company. Right, the second thing is dari segi dia punya products. Okay, you tengok actually for me lah, products memainkan peranan penting because you yang nak kenalkan produk tu kepada your client apa semua kan. Dia perlulah sesuatu yang you selesa, you sendiri pun suka. Because bila you suka, you nak cakap pasal benda tu pun you okay je kan. You suka, you guna kan. Okay, dan produk tu juga must be produk yang sangat berkualiti.
Okay, sebab Okay. kita tak nak sebab direct selling kita dah macam cakap dengan orang apa ni semua kan. Lepas tu produk alamak rupanya tak seperti yang dikatakan ke apa semua kan. Digembar-gemburkan. Kan. Okay, so Ah. tengok dari segi produk dia, keberkesanan produk dia, macam mana feedback orang yang dah guna produk tu apa semua kan. Dan juga produk tu kalau boleh menyeluruh. Maksudnya siapa lagi boleh guna? Okay, so that you tahu siapa lagi boleh jadi you punya klien. Adakah ianya cuma untuk lelaki sahaja ke? Ataupun dia boleh lelaki, perempuan boleh, budak kecil, orang dewasa boleh. Contoh macam tu lah. You nilaikan dari segi tu. Ataupun mungkin you nak something yang relevant to you. You rasa you suka benda-benda yang macam hipster-hipster. You nak jual benda yang macam tu je. It depends on you lah. Okay, Okay. make sure you selesa lah dengan produk yang you nak jualkan, nak kenalkan tu. Okay, and third thing is about team. Team ialah dengan siapa you berada nanti. Because kadang-kadang ada orang macam saya katalah bila kita start memang kita start seorang-seorang kan. Kita yang jadi ahli. Melainkan kita memang kenal kita punya leader, kita kenal lah orang sekeliling. Tapi berdasarkan pengalaman saya lah, paling-paling kita kenal pun tu pun kalau ahli keluarga nak join, kita kenal lah ataupun kawan baik nak join. Sometimes belum lagi, sometimes stranger dulu yang join kan. Tapi sebenarnya team yang kuat akan bawa you lebih jauh lagi. Sebab you dapat support serta-merta bila you join tu. Okay, so nilaikanlah dari segi 3 benda tadi tu. Company, product and team. Tengoklah aktif tak team yang you nak join tu, how successful dia dalam building dia punya business, and apa yang you nampak di sini je. You tengok dia dapat apa atau dia capai apa, you can see yourself achieve that also. Okay, so untuk orang yang cuba benda ni boleh pergi full time, ada tak kata-kata emas daripada you? Okay, sebenarnya masa saya katalah mula-mula saya start part time kan, but I can see bila kita dapat keluarkan kita punya all our best potential tu, dan kita tak dapat nak membendung lagi dia punya growth tu, maksudnya semakin besar team kita, dan masa tu you can decide that dah ramai ni orang in your team kan, your organisation you dah besar, so you ada tanggungjawab untuk pimpin dia orang, untuk pimpin mereka untuk capai juga apa yang you capai. So for me bila team you dah besar, it's okay lah untuk you terus buat full time. Sebenarnya macam saya katalah, bila kita yang kerja makan gaji tu dia income dia limited. Bila you business sendiri macam ni, income you unlimited. So nasihat saya memang setakat yang saya dah tengok sendiri, they all sendiri willingly to do it full time because dia nampak potensi tu lebih besar, career path tu lebih jauh lagi. Okay, itu dia kata-kata daripada kita punya Kak Afzan yang dah 7 tahun dalam direct selling ni punya industry. Thank you so much for sharing this today with us. Okay. Sayang kita memang ada 45 minit je untuk kita bercerita pasal ni. Kan, okay. Kalau dapat lebih lagi, banyak lagi yang nak share. 2 jam pun boleh sambung ni. Kan, seronok borak pasal ni. Okay. So Jadi, thank you untuk so yang much. lain, sedikitlah kata daripada saya untuk yang tengah mencari bisnes nak buat ataupun you perlukan side income, okay, you boleh tengok on direct selling sebab telah terbukti pun daripada dulu sampai sekarang masih kekal pun direct selling tu still ada je di Malaysia, dan it is relevant to dekat negara-negara lain pun. Okay, and macam kita punya company pun di serata dunia. So I mean it's a good industry for you to be with. Tak payah risau, tak payah takut. Macam saya kata tadi, it's all in your limited mind tu. Kalau you nak letakkan benda tu besar ni je, you punya growth pun besar ni je lah. But kalau you nampak the big growth, you nak capai apa you punya big why in your life, you can achieve a lot more. Nampak tu. So siapa yang memang dah start direct selling tu, korang kena letak korang punya impian tu lebih besar daripada bumi ni supaya korang achieve lagi besar benda.
Okay, jadi thank you Yes, so much betul. kepada semua yang join kita orang hari ni. Ada orang tanya ada ulangan tak? I akan save lah live ni dekat profile I. Korang boleh ulang balik banyak kali apa Kak Afzan cakap. And ada orang minta part 2 please. Korang kena Roger Amboi. ni. Direct Selling Association Malaysia minta dia orang buat lagi part 2, part 3 bersama dengan Kak Afzan. Okay? So thank you juga Okay. Afzan for joining me today atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Thank you Sarah. Nice to meet you. Nice to meet you juga. Good luck kepada semua orang dalam direct selling. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next time. Okay? Okay, bye. Bye. Assalamualaikum.